Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Ustaz. Doa lagi. Aduh berapa. Doa apa? Okey kah semua? Okey no? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayana, sama soalan. Apa? Sama soalan duk tanya awal tadi. Duk buat apa? Mari kita mula. Kita mula insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan mengingati kita dengan memberi kita dengan berbagai-bagai nikmat, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang samar-samar, yang terang-terang. Hanya kerana ingatan, hanya kerana dia mengingati kita daripada awal-awal sehingga sekarang dan kekal selamanya ingatan dia terhadap kita. Dan kita mengharapkan dia memberi kita kekuatan untuk kita juga dapat ingat kat dia macam mana dia ingat dekat kita. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita nak duduk kat mana pun kita pun tak tahu. Nak jadi apa kita pun tak tahu. Sebab tu kita sangat-sangat mengharap dia tolong. Kerana tak boleh nak bergerak sejengkai pun dalam hidup kita ni melainkan dalam pertolongan Allah. Maka moga kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa diberi kepahaman bahawa kita ni berada dalam pertolongan. Kita dalam keadaan tidak ada daya dan upaya. Nak buat apa pun tak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya untuk nak buat baik, juga tidak berdaya untuk nak elak diri daripada buat yang tak baik, melainkan dengan pertolongan Allah. Moga-moga kehidupan kita tak jadi sia-sia, kehidupan yang tak ada nilai. Kita mengharapkan agar kehidupan kita kehidupan yang bernilai pada diri kita. Di sisi Allah tak ada masalah, di sisi kita ni. Di sisi Tuhan duk tahu dah, sangat bernilai dah. Ni di sisi kita ni, kadang-kadang kehidupan tak bernilai sebab kita tak tahu nak letak macam mana, tak tahu nak duduk macam mana, nak tengok macam mana, kita tak tahu. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala selalu bagi kita kepahaman tentang nilai hidup kita sangat-sangat bernilai pada diri kita sendiri. Dan hidup kita ni bukan ada kemusnahan, hidup yang tak ada musnah sampai bila-bila. Cuma kita akan bertemu dua selepas kita mati ni,
kita bertemu dua. Hidup yang mengenal dengan hidup yang tak kenal. Bila kita tempuh dua hidup ni, kalau hidup kita mengenal, kita akan jumpa nikmat. Kalau hidup kita lah ni tak mengenal, kita akan jumpa azab. Dua ni dah. Tak lebih daripada dua ni. Kalau kita tak mau jumpa azab Tuhan di akhirat, pastikan sekarang ni kita mengenai betul. Sebab bila kita mengenai, kita akan bertemu dengan nikmat Allah. Nah, hati-hati. Sebab keliling kita, dia jadi macam satu perangkap. Keliling kita ni penuh dengan perangkap. Nabi sebut fitnah. Kita silap dia, kita akan terperangkap dalam jerat ni. Yang paling bermasalah, kita terperangkap dengan jerat keduniaan yang kita tak boleh keluar daripadanya. Nah. Okey. Mari kita baca buku, tengok Mari apa. kita baca buku. Baik. Hari ni insya-Allah syarah nombor 70 Ayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tamak rakus sumber segala kehinaan. Kata Syekh Ahmad Ibnu Ata'illah, ma basaqat aqsa nuzulla illa ala bizri tama'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan kecuali di atas bibit-bibit tamak dan rakus. Kata Syekh ni, kejahatan ni dia bermula dengan sifat yang tak pernah cukup. Tak pernah cukup di hati kita, maka hidup kita akan jadi hidup yang sangat-sangat membinasakan. Kerana tamak mesti ambil alih. So, jangan jadi manusia yang tamak. Jangan jadi manusia yang rakus dengan kehidupan. Kata Syekh ni, dia ulah, sifat tamak itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Kata Syekh ni, tamak ni adalah punca daripada terbitnya benih-benih kehinaan. Benih-benih kerendahan diri. Pasal apa? Tak menerima seadanya. Kalau kita menerima seadanya, tentu kita tak tamak. Tentu kita tak rakus dengan kehidupan. Tapi kita tak menerima seadanya bagaimana kita dilihat. Bagaimana kita diterima Tuhan. Maka, rakus, tamak rakus ni pun mulalah berbaharajalela. Jadilah manusia yang dapat menguasai ketamakan. Dan tak ada cara nak menguasai ketamakan. Belajarlah ilmu mengenal Tuhan. Dan ilmu mengenal siapa diri kita. Moga kita tak pernah jauh dari Allah. Dan apabila kita tak jauh dari Tuhan, kita jadi manusia yang selamat daripada fitnah-fitnah ni. Baik, dia kata, Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim berkata, andaikan sifat tamak itu ditanya, siapa ayahmu? Dia buat cerita sikit. Kalaulah sifat tamak ni orang tanya dia, ayah hang siapa? Pastinya dia jawab, ragu terhadap takdir Allah. Nampak? Tak menerima seadanya. Aku mana boleh macam ni, mesti dapat lebih. Mana boleh macam tu, mesti dapat lebih. Tak menerima seadanya. Kalau kata tamak itu dia berupa manusia, kalau ditanya ayah hang siapa? Tak puas hati dengan apa yang Tuhan tentukan. Senang je. Kalau tak puas hati, ciptalah diri sendiri. Buat diri sendiri. Kod, kita boleh buat apa yang kita nak. Acuan kita nak dengan apa yang kita mau, kita buat sendiri. Diri kita tak mampu buat sendiri, tiba-tiba kita tak puas hati dengan hak Tuhan buat. Maka kalau itu yang ada dekat kita, binasa pastinya menanti. Pastinya binasa itu menanti kita. Pasal apa? Pasal kita tak boleh buat sendiri.
Biji mata kita pun Tuhan buat bagi. Nak buat sendiri tak boleh. No. Kemudian dia tanya pula, apakah pekerjaan kamu? Jawabnya, suka merendah diri. Dan bila dia kata tamak suka merendah diri. Suka wayang. Merendah diri itu maksud dia suka nak berlakon. Dan apakah pekerjaan, apakah tujuanmu? Jawabnya, saja-saja. Saja, seronok. Tak ada apa nak buat. Tu tamak punya perangai. Kan? Ada berebut dengan adik-beradik. Dapat berkarat je simpan. Bukan buat apa-apa. Kan? Nak tanah peninggalan pusaka. Arwah mak ayah tinggal tanah. Berebut. Bagi kat dia. Dia jual ya. Kan dia buat apa-apa. Itulah perangai tamak tu. Yang kata tamak tu. Wahai dia ada dah berebut. Hak adik pun dia ambil. Dapat hak adik lah. Kadang-kadang dia jual. Kadang-kadang tak buat apa pun. Naik hutan lalang lah. Pasal apa? Pasal dia suka jadi orang yang tidak pernah berpuas hati dengan apa yang dia miliki daripada Tuhannya. Inilah problem sifat tamak ni. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu masuk ke sebuah masjid jami' di Basrah, didapati banyak orang memberi ceramah di dalamnya. Sahabat Nabi SAW, sepupu dan menantu. Satu hari duduk di Basran, di Baghdad, di Iraq. Maka yang menguji mereka dengan beberapa pertanyaan. Sayyidina Ali tanyalah orang-orang duduk mengajak dalam masjid tu. Dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah. Mana yang dia tanya tak jawab betul-betul, boleh belah. Kan? Jangan duduk tang ni, mengajak apa ni? Tanya soalan pun tak boleh jawab. Dan ketika sampai di Masjid Hasan Al-Basri, ia bertanya, hai pemuda. Sampai kat Masjid Hasan Basri, Sayyidina Ali tanya kat seorang budak, hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu jika kau dapat menjawab, aku izinkan kau terus mengajar di sini. Hang dapat jawab, aku bagi hang can untuk mengajar kat masjid ni. Kata Sayyidina Ali kat budak tu. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau sebagaimana yang lain-lain temanmu yang telah aku usir itu. Jawab Al-Hasan, tanyakanlah sekehendakmu. Nak tanya? Kira kedai juga lah. Sayyidina Ali bertanya, apakah yang dapat mengukuhkan agama? Apa yang boleh mengukuhkan agama kita ni? Maka dijawabnya, warak. Apa dia warak? Yang ini berjaga-jaga, menjauhkan diri dari segala yang syubhat dan yang haram. Warak tu apa? Jaga diri daripada yang syubhat, jaga diri daripada yang haram. Itu nama dia warak. Lalu Sayyidina Ali tanya lagi, apakah yang dapat merosakkan agama? Apa yang boleh merosakkan agama? Dia jawab, tamak atau rakus. Imam Ali berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau inilah yang dapat memberi ceramah pada orang-orang. Dia abang tentang sifat yang boleh merosakkan kehidupan manusia. Tidak pernah cukup dengan apa yang Tuhan sediakan. Itulah bagi rosak hidup. Dan seorang guru berkata dahulu ketika aku permulaan bidayahku di Iskandariah. Ni orang ikut tarikat ni. Pada satu hari ketika aku nak beli suatu keperluan dari orang yang mengenalku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia tidak menerima wangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sama makhluk. Dia ni cerita, dia ni nak mengaji tarikat ni, hati lembut lah. Dan suka memuliakan orang. Sifat-sifat orang yang mengaji ilmu suluk dan sebagainya ni. Dia nak beli barang daripada kawan ni. Hati dia duk kata, ish, mereka ni hebat-hebat ni, tak terima apa duit aku. Kata dia macam tu. Maka terus Allah Ta'ala peringat dekat dia dengan berkata dekat dia,
Yang dikatakan selamat, yang dikatakan assalam, yang dikatakan Islam itu ialah hanya memutuskan harapan dari sesama makhluk, tak pernah bergantung harap kepada selain daripada Allah. Ini orang betul-betul Islam. Kalau begitu, dia tak pernah heran dengan ketentuan. Dia tak pernah peduli dengan apa pun. Sebab harapan dan pergantungan dia mutlak dengan Tuhan dia. Dia tak takut, dia tak risaulah hidup dia dengan apa-apa yang mendatangi dia. Sebab dia hanya bergantung dengan Allah. Inilah orang Islam. Dia suci dari yang lain. Dia hanya dengan Tuhan dia. Wara' dalam agama menunjukkan adanya keyakinan dan sempurnanya bersandar diri kepada Allah. Pasal apa? Tak teringin kepada benda-benda hal-hal dunia, sekiranya benda-benda itu yang bercampur baur antara yang syubhah dan yang haram, dia tak teringin pun walaupun indah pada kehidupan dunia dia. Ni orang wara'. No. Kadang-kadang orang faham wara' ni jalan tunduk, tak tengok depan jalan tunduk. Jalan tunduk ni bukan wara'. Dia sakit tengkok. Dia wara' tu dia jalan tunduk tu. Kan? Sakit pinggang. Tak tengok orang. Sakit ni spinal cord dia macam bengkok-bengkok sikit. Dia punya disc rosak. Kan? Mana wara' macam tu? Wara' ni apa-apa yang boleh bawa kepada benda-benda yang merosakkan akidah dia. Apa-apa yang boleh merosakkan pandangan keimanan dia. Dia tak mau. Walaupun dalam bentuk keduniaan, dia tak mau. Dia takut rosak dia dengan Tuhan. Ini orang wara'. Dan dia kata, wara' itu, wara' iaitu jika sudah berasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan. Dia kata, yang kata wara' ni, tak ada apa kena-mengena kita dengan makhluk dalam hal bagi, ambil atau tolak. Tak ada kena-mengena. Sebab kita tahu dia hanya dari inna lillah, dari Tuhan. No. Dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala, dari Tuhan, bukan dari makhluk, dari Tuhan. No. Suhail bin Abdullah berkata, dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Tak ada. Sebab itu hanya Islam sebelum mencapai iman. Ada perantaraan ni, orang tu Islam saja, keimanan tak ada lagi. Orang yang beriman tak ada dah antara. Dia kalau bercakap, mujur amai, tidak aku nak minta tolong siapa. Ni orang Islam sajalah, keimanan belum cukup lagi. No. Kalau yang kata keimanan ni, ya Allah, dia mudahkan semua urusan hidup aku rupanya. No. Hang ada ke, hang tak ada ke, tetap dalam urusan Tuhan. Hebat orang ni. Semua hamba pasti akan makan rezekinya. Semua orang. Pasal dia Ar-Razak, maha memberi rezeki. Semua makhluk dia. Hanya mereka berbeza-beza. Ada orang yang dapat rezeki beza. Ada yang makan rezeki berhina-hina, iaitu peminta-peminta. Hina sikit lah. Makan juga. Kita tak mau duduk macam ni. Ada yang makan rezeki hina-hina. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, iaitu buruh kasar. Teruk sikit lah. Dan ada yang makan rezekinya dengan menunggu. Tunggu je sampai. Iaitu pedagang dan menunggu lakunya barangannya. Ada pula yang makan rezeki dari rasa mulia, iaitu orang sufi yang merasa tidak ada perantara dia dengan Tuhan. Dia makan terus mai dari Tuhan. Saya ingat lagi abang saya lah ni sedang berada di Afrika Selatan, naik kereta ronda. Satu dunia dia pusing dengan kereta dia. Pening pada. Umur dah 60 lebih. Jantung pun ada. Aku nak pergi, aku tak kira. Aku nak tengok bumi Allah Ta'ala ni hebat. Lah ni dia ada di Johannesburg. Dia pergi dengan bini dia. Dua-dua tu tua dah. Dia duduk batuk. Kau dengar nasihat orang. Dia kata kat saya apa?
Aku kagum dengan hang pasal majikan hang Allah Ta'ala. Hang tak ada majikan lain. Aku seronok dengan hang. Hebat. Dia tahu nak abang. Hang ada majikan dan majikan hang cukup hebat. Hang tak ada orang atas nak kena pergi report. Hang report terus kat Tuhan. Dan hang makan gaji daripada dia. Pengiktirafan kan. Jadi saya pun melengung, Ustaz. Okay. Hang tak kena nak kalut dengan dunia. Pasal Tuhan yang jaga hang daripada awal sampai lah. Hak lain ni masih duk kalut lagi, ada perantara semua. Dia kata, bukan senang nak duk macam tu, dia kata. Abang sulung saya, lama dah tak tengok dia ni. Dia ni dia kerja merajau tadi. Dia dulu bekas pengajar Universiti Melaya bidang architecture dan bekas pengajar Universiti Teknologi Mara bidang architecture. Dan macam tu lah. Jadi kalau kita betul-betul nak jadi hamba Allah, terimalah dari Tuhan. Jangan dari pokok muktan. Kita terima buah muktan ni dari Tuhan, bukan dari pokok. Macam tu. Kita ambil dari Tuhan, dari dua huluran tangan Tuhan. Apa dia? Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Ar-Rahman tu ada di buah. Ar-Rahman tu ada di buah, ada di warna buah, ada di pokok, ada di keadaan pokok, ada di apa tu, suasana keliling pokok. Rahim ada kat kita. Rasa, tahu. Jadi huluran ni lah kita terima dalam hidup kita. Semua benda lah, bukan sekat buah mutannya. Buah penampak pun sama juga. Bila kita duduk ngangang-ngangang, kita tahu Tuhan nak ajak banyak. Sampailah penampak sulung. Selok pisah. Jadi kita tahu, rupanya dia nak ajak aku, sek baik lagi. Tidak ngangang sampai tua. Okey. Ya, silakan. Okey, Enda. Nasihat sikit, orang banyak komplain ni, Enda. Silakan. Saya habaq awal tadi dah. Nak komplain buat sendiri ya. Nak komplain, diri tu buat sendiri. Jangan tunggu Tuhan buat. Buat jantung sendiri, buat paru-paru sendiri, buat biji mata sendiri, buat tangan, buat kaki sendiri. Lepas tu komplain lah. Boleh tak buat? Tak boleh. Kalau tak boleh nak komplain, apa pakai barang orang buat cara barang orang? Jangan nak melampau. Nak komplain ni buat sendiri, baru komplain. Gunung kita buat sendiri, sungai kita buat sendiri. Komplain lah. Apa Tuhan ni, orang nak buat sungai hujan tak bagi? Baru komplain. Semua ayat liok pun Tuhan buat bagi, nak komplain. Pi dan main jauh. Ayat mata boleh buat bagi, komplain lah. Sora ni dia buat bagi. Nak komplain, kalau harta meredak kita sendiri, harta orang kot. Okay, next. Dia pandai buat masam pedas. Dia kata, aku pandai buat masam pedas. Serai hang tak reti buat. Bawang hang tak reti buat. Periuk pun orang buat bagi. Api pun hang tak reti buat. Yang hang kata hang pandai buat masam pedas tu apa dia? Semua barang pinjam. Semua barang pinjam. Hang nak buat masam pedas tu semua barang pinjam. Yang kata hang pandai tu. Bagi tu. Boleh lagi Anda nak kata ni perasan-perasan yang anda ada dalam diri ni. Silakan Anda. Senang je. Kalau perasan, dalam perut ada ketui meh, 12 ketui. Seketui besar 4 kilo berat. Ni dalam perut ada taik, perasan apa? Mati-mati terus keluar wangi. Sekampung wangi kita mati. Kita mati satu kampung bau wangi. Ini kita mati satu kampung bau bangkai. Perasan apa? Tak mati lagi. Pergi buang ayak tak mana-mana, busuk dah. Nak perasan apa ni? Ya Allah. Oi, saya mengaji, saya dapat profesor kan, mengaji sampai dapat profesor saya ni. PhD, doktor falsafah. Tanya dia, kening ada berapa lai bulu? Tak tahu.
Pasal apa hati minyak kan? Kening lah, buang tak tahu dah orang lain. Bodoh. Ha? Bukan dia sedar tu, dia nak perasan tu dia tak sedar diri dia apa. Oh, saya ni makan vitamin, makan suplemen, makan tu saya kuat sikit lah. Berdiri setengah jam dah, angkat kaki rata, sat kaki kanan angkat, sat kaki kiri angkat. Pasal apa? Bukan dia rot pun, tak rot. Tak rot. Kalau mengaji ilmu usul dia panggil tak rot. Tak rot ni lain, tak rot lain. Dok rot cetong. Ya, silakan. Dah pukul, jumpa pukul dia. Ya, Abang Zul, silakan. Terima kasih Abang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Zul. Dalam keadaan kita komplain tadi, maknanya kita tak reda lah, kita tak reda, Ya. kita tak terima ketentuan. Ya. Itu dalam kedudukan hati macam mana Ustaz? Dalam kedudukan hati tak reda yang terbit main luar tak reda tu hati dulu lah. Tak senang Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Senang je. Ketika dia nak habis umur, tahan, jangan bagi mati. Kalau dia tak reda. Dekat nak habis umur sekejap lagi, tahan. Jangan bagi mati. Teruskan hidup. Kalau dia tak reda. Walhal kematian dia kena reda. Ya Allah, habis aku. Hati dia yang asal-asal mula. Untuk menerima atau menolak. Badan ni ikut hati dia. Maka, bila satu-satu hati itu dia mengenal, dia mengetahui, dia tak komplain apa dia terima seadanya. Cuma dia selalu berkata, apalah pula aku nak terima pagi ni. Tu. Apalah yang nak sampai pula pagi ni, ya Allah, bungkus aku. Jadilah manusia yang reda walaupun dalam keterpaksaan. Sebab tak boleh ubah pun apa yang akan berlaku. Okey Zul. Okey, Fazal. Okey Ustaz. Dalam keadaan tu itu yang dikatakan apa? Kami menzalimi diri kami sendiri Ustaz. Ya, betul. Nabi Adam kata, aku zalim Tuhan, aku zalim. Aku tak reda dengan apa yang Hang bagi kat aku. Rupa-rupanya inilah hasil yang aku dapat. Aku tak reda nak jadi orang, teringin nak jadi malaikat. Akhirnya, terus terpelanting ke dunia hanya kerana tak reda. Sampai di dunia, dah ada kehidupan semua. Satu hari si adik, Nabi Adam duduk tengah dalam tafakur. Si adik ni naik atas belakang. Goyang kepala dia. Goyang badan dia. Abang tengok. Abang kata, ayah, abang angkat adik lah. Terus dia kata kat anak dia sulung, jangan, biar pergi kat dia. Dia tak iris kepala aku sudah. Biar pergi kat dia. Dulu kerana aku tak reda ni lah, aku terpelanting keluar dari syurga main sini. Reda je lah, sikit je kot. Macam tu lah. Okey, Ayana. Baik, Okey, baik Zul. hari ni kita masuk TV ni, ada soalan daripada penonton luar studio. Dia tanya, apa itu hari-hari Allah? Silakan, Ayana. Daripada gerak sampai diam. Kita bergerak tu hari dia, kita diam tu pun hari dia. Apa dia? Kenangan manusia dengan Tuhannya tiap-tiap saat. Tu hari-hari Allah. Sebab dia yang susun semua tu. Jadi, kita duduk dengan hari-hari dia dalam kenangan. Kita minum dengan dia, kita bersembang dengan dia, kita gelak, kita seronok, kita sedih, kita berduka cita, kita gembira, semua dengan dia. Maka dia jadi kenangan. Maka kenangan itulah yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah. Baik. Terima kasih, Ayana. Okey, next. Yang Nakid, silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz, dalam syarah hari ni Ustaz, Syekh Ibnu Athaillah ni ada sebut pasal dua lah, warak dan tamak. Jadi
dia cuba nak sampaikan Ustaz, betul tak Ustaz? Maksudnya bila kita ada wara' iaitu yakin yang kita dalam kesempurnaan pandangan Allah tu, barulah kita tak ada tamak. Maksudnya kita tak ragu-ragu dengan takdir Allah dan kita tidak merendahkan diri. Ya. Satu versi yang boleh pakai. Satu sudut faham yang boleh diterima pakai. Kalau kita tak warak, cepat sangat dengan benda-benda yang lain. Tapi kalau kita warak, kita refer dengan Tuhan ni dulu. Sebab tu dia menyelamatkan kita. Kalau kita tak ada warak, kita tak refer. Kita main berlasah ya, dia akan memusnahkan kita. Kerah dah nakib. Ya, silakan. TV 12 tu, TV 9 tak kan? Ya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning Ustaz Bangli. That's all. Oi, morning to you. How are you? Fine. Alhamdulillah. Terima kasih. Pasal warak ni juga tadi dalam syarah disebut iaitu sudah merasa tiada hubungan dengan makhluk. Maknanya dia tak terikat atas kenai. Jadi berbalik pada tak terikat tu sebenarnya lah keluar semua warak ke redha ke tawaduk ke apa siapa. Berkali-kali ya. Bila dia kata la ilaha illallah, maka ketika itulah dia nak buang semua ikatan dia dengan apa-apa pun. Sebab yang dia tahu tak ada apa. Yang ada yang satu ni je. Tu lah. Terima kasih. Baik. Zarif dukung anak. Zarif dukung anak sebenarnya bukan atas sayang Zarif dekat anak. Atas sayang Tuhan dekat Zarif. Tanpa boleh dukung. Sebab sayang tak timbul dari yang lain. Dia timbul dari Tuhan ni. Sebab tu bila dia kata dia tak terikat dengan makhluk dia, hatta kepada dia dukung anak bukan kerana sayang dia pada anak dia. Kerana sayang Tuhan pada dia. Tentu. Main tani ada soalan ni. Ustaz, tadi terkeluar tadi Ustaz. Ambil lah channel TV yang elok sikit. Minta maaf Ustaz. Nak tipu. Semalam duduk depan rumah. Lepas tu semalam budak sekolah kan. So sekolah lah. So adalah nampak satu mak tu dia ambil anak dia. Dia ambil anak dia letak belakang lah. Lepas tu anak tu mungkin bayar anak saya juga kot dalam darjah 1 macam tu. So dia duduk belakang tu, dia pegang mak dia tu, dia peluk mak dia tu. Lepas tu hati kecil saya rasa macam mana nak kata, sayang Tuhan tu, macam mana? Macam mana ada? Cerita sikit. Macam mana? Macam sahabat Kak Zarif Zat ni ya? Yang duk jaga kita ni, yang duk jaga kita tu kasih sayang tu lah. Yang dia duduk pada ilmu, dia duduk pada rasa, dia duduk pada niat, dia duduk pada tujuan. Kasih sayang tu lah. Sebab tu dia maha menyayangi. Bila dia sayang, seorang ibu, dia makan last sekali. Anak-anak dia makan dulu. Dia makan yang ujung-ujung. Pasal apa? Pasal sayang Tuhan duk pelihara tu. Kalau dia tak bubuh kasih sayang dia, kalau kasih sayang dia bukan menjadi keutamaan pada kehidupan manusia, mak masak sekepoi, licin, mak makan dulu. Lepas tu hampa nanti saya pukul 8 baru masak lagi. Tak makanlah budak-budak ni.
Dan yang ni pula bukan boleh ambil tiru-tiru, dia main mutlak sayang dia. Ya. Dia bukan benda kita berlakon-berlakon buat diri kita, I sayang anak I, dah. Dia original tu. Ori. Sampai satu peringkat, dia ada kat diri dia. Tuhan, kalaulah aku perlu mati untuk dia ni nak hidup, hang bagilah dia hidup. Sayang tu lah. Hatu bukan boleh buat-buat, dia sayang Tuhan yang tu. Tidak orang nak derma. Orang nak derma apa nama? Organ. Nama? Organ. Orang nak derma organ dekat orang macam mana? Tapi bila sayang tu menguasai dia, dia bagi je. Hang esok macam mana? Biar dia hidup lah pula, aku hidup lama kot. Dia jadi macam tu. Bila kita tengok baiknya orang ni, orang tak tengok macam mana sayang Tuhan yang hebat tu. Ya. Okey, Ayanda, ni soalan dari penonton di luar ni. Dia tanya, apa maksud qana'ah? Silakan Ayanda. Sederhana. Tak terlampau kurang, tak terlampau lebih. Qana'ah ni sederhana. Kalau beribadat bukan sampai lebih-lebih. Saat ni bangga sampai. Dia buat sederhana. Bukan sampai meleset sangat. Sebab apa? Sebab antara Allah dan Rasul, kitalah yang menjadi qana'ah. Baik, terima kasih. Okey, next. Silakan. Ya, Fazul. Silakan, Fazul. Saya balik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam sudut perbuatan, dekat mana yang dikatakan bersederhana tu? Tingkah laku, okey. Kita nak buat baik. Kita bersederhanalah dengan baik kita tu. Saya kita buat lebih-lebih, kita yang akan tanggung masalah dia. Pasal apa? Kita akan mengingat-ingat lagi. Kalau kita buat kurang pula, kita akan teringat, buatlah yang aku kedekut sangat nak buat ni. Sebab tu bila buat tengah-tengah, kita rasa selesa. Jadi dalam hal perbuatan, bawa kereta 120 tu laju, 50 tu pelan sangat. Bawa dalam 100, bawa dalam 90. Sederhana. Jadi apa-apa sempat break. Jadi maksud di sini, boleh tak saya katakan yang dia perlu bersesuaian dengan ilmu yang diri dia ada? Ya. Itulah dia punya apa? Jawapan dia lah. Ya, boleh terima pakai. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Saya balik. Baik, sama. Ya, Abu Ya, Zat. Abu Zat. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam, ya Abu Zat. Ustaz, pasal qana'ah ni, Ustaz, tadi Abang Zul cakap bersesuaian dengan ilmunya. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang bagi segala-galanya tu ilmu dia dahsyat Ustaz. Ya. Sampai tak ada apa-apa langsung. Hak tu dia boleh pergi macam tu juga. Dengan syarat dia tak merungut. Kita ni boleh tak bagi semua sampai tengah jam ni merungut. Merungut merungut. Bagi pinjam motor, kawan tak bawa minyak balik. Merungut petang. Hang pinjam je pandai, minyak tak bawa balik. Macam mana yang kata qana'ah? Okey Ayana, ni soalan daripada ni. Macam mana nak tahu diri kita ni tak sombong, sedangkan bukankah dengan mengetahui diri kita tak sombong tu juga adalah sombong? Tu lagu mana tu Ayana? Macam mana yang dikatakan mengetahui diri tak sombong tu sombong? Kena tahu hak tu dulu. Sebab statement tu kata, macam mana nak tahu diri kita tak sombong? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya tu? Nakib Syarafi. Bukan Wazirah, Nakib Syarafi. Tidak kena belasah ni. Belasah Nakib ada. Okey, Nakib dengar macam ni. Ni Nakib yang bertanya ni, dengar macam ni.
Tuan duduk di kedai kopi, minum kopi, makan nasi lemak. Tiba-tiba datang seekor anjing kurak duduk tepi tuan. Tuan nak pandang jijik dah kat dia. Kalau tuan pandang jijik kat dia, itulah tuan tahulah tuan menyombong besar. Baik. Okey, seterusnya Ayanda, apa maksud tawaduk dan apa ciri-cirinya? Tawaduk ni rendah diri. Ciri-ciri orang rendah diri ni, dia tahu benda tu betul, benda tu salah. Dia tak betul dengan terus terekam dah, perlahan dia buat. Sebab dia rendah diri. Dia tak mau lagi sampai dengan dia betul benda salah, dia nampak macam hebat sangat, dia tak mau. Dia betul benda salah tu perlahan-lahan dan dengan fatanah, dengan kebijaksanaan. Pasal apa? Pasal dia bersifat tawaduk, rendah diri. Ni saya pula nak tanya pada orang yang bertanya tentang rendah diri. No. Ya. Rendah diri itu apa? Saya tak mau jawab. Tuan jawab. Baik. Tinggalkan dia dengan persoalan tu. Okey, seterusnya. Ayanda, ni. Nami ni dari tadi dia ulang-ulang soalan sama. Apakah kelebihan cinta kepada Allah dan juga wanita dan cinta seluruh makhluk? Apa kelebihan dan khasiat? Nak khasiat. Silakan. Dia hak lain semua secondary, primary cinta Tuhan. Sebab semua cinta terbit dari Tuhan. Cintailah Tuhan sepenuhnya. Maka terbitlah berbagai-bagai khasiat hidup. Antaranya, apabila seorang itu menyintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berada dalam balutan keselamatan dunia dan akhirat. Okey, seterusnya Ayanda. Assalamualaikum Ustaz Abali dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana nak memandang kesempurnaan Tuhan dalam kehidupan seharian kita tanpa putus walaupun sesaat? Saya tak mampu, kadang-kadang hanyut juga dengan kesibukan duniawi. Pandanglah kewujudan diri Tuan tu sendiri. Sebab kehidupan luar tak timbul, melainkan ada diri tu. Tengoklah kesempurnaan Tuhan pada kejadian diri itu sendiri. Kesempurnaan ada dekat tu. Yang lain tak boleh ada, melainkan ada kesempurnaan wujud tu. Tengoklah bagaimana kita dipandang oleh Allah dengan penuh kesempurnaan. Sehingga baru ada kehidupan. Kalau kita tak ada, nak ada kehidupan macam mana? Tengok diri kita. Pertama-tama, saya suka ulang hak ni. Saya suka ulang hak ni. Apa layak kita untuk nak wujud? Tak layak. Baru kita nampak, wujud kita kerana kesempurnaan Tuhan ni. Sebab kita bukan ada kelayakan untuk nak wujud. Tetapi pasal Tuhan tu sempurna, kita bolehlah wujud. Baru kita boleh merasai yang lain. Okey. Okey. Ya, next. Nonton di studio, sengap dah. Ya, silakan tuan-tuan. Ya, silakan. Ya, Nakib, silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Ustaz, nak minta cerita lagi boleh Ustaz? Yang dikatakan dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub, Ustaz. Rasa bersalah itu membawa manusia jadi rendah. Membawa manusia jadi orang yang betul-betul rasa hina. Bila rasa hina, tak ada cengkaman iblis, tak ada cengkaman hawa nafsu, tak ada cengkaman dunia nak ambil alih orang ni. Dia betul-betul rasa diri dia tak terpakai, melainkan apabila dia diterima Tuhan. Dan dengan rasa dosa itu saja, dia bawa diri dia kepada Tuhan dengan penuh rasa rendah. Berbeza dengan orang beramal.
dia mudah ada rasa ujub dan sombong. Apabila dia tak mengetahui, maka sombong itu akan menjadikan dia lebih berdosa besar. Sebab sombong itu bukan hak milik dia. Tapi pasal dia buat ibadat banyak, dia tak perhati kenapa dia boleh buat, dia tak tahu kenapa dia mampu buat, dia tak tahu, maka ibadat itu akan menjadikan dia lebih banyak berdosa daripada salah yang dia buat. Contoh saya bagi contoh nah. Orang main judi dengan orang pergi semayang di masjid. Mana lebih bagus dalam pandangan manusia? Orang Pergi sembahyang di masjid, masjid. Ustaz. Tentulah pergi masjid. Mari kita tengok dalam kehalusan, kesenian kedua-dua perbuatan ni. Mari kita tengok kesenian dia macam mana. Ya. Orang pergi masjid, umumnya, dia nak tak orang tahu dia pergi masjid? Nak. Kalau begitu, melakukan perkara dengan nak orang tahu, dia panggil riak. Sedangkan riak itu adalah yang sangat-sangat hina di sisi Allah. Kotak. Dan dia nak orang tahu. Dan kalau boleh, dia nak cerita bagi orang tahu. Kalau main judi, dia nak tak orang tahu? Tak mau. Dia tak mau siapa pun tahu. Perbuatan mana yang bagus? Bila buat tunjuk ke orang, bila buat sembunyi. Bila buat sembunyi. Ustaz. Dia sembunyi. Kalau gitu, mencuri itu baguslah. Dah. Tak. Cuba kita buat sembahyang tu macam mencuri. Okey. Okey, Tik. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang ini kalau tak tahu yang dah, oi dok murak buih lah lagu tu sampai bila-bila. Nabi kata, kalau nak bersedekah, tangan kiri pun jangan bagi tahu. Tangan kanan je buat. Nabi abang lah kot. Ilmu ni dia abang dah. Tapi dalam bentuk lain. Ni sekarang kita terang dalam bentuk yang sepatutnya kita tahu. Kita buat baik, diri kita pun tak tahu kata kita buat baik. Baru betul. Ini kita buh dalam tabung masjid RM100. 3 minggu tak ingat lagi nombor tabung tu. Betul ikhlas. Ustaz, jadi Ustaz, Ya. orang yang taat yang menimbulkan ujub sombong ni, dia lagi bahaya kalau dia sendiri tak tahu yang Ya, dia ya. tu. Sebab tu ramai orang buat ibadat Tuhan buh dalam neraka. Tuhan katakan, kalau kamu datang kepada aku dengan ibadat, aku akan tuntut kesempurnaan ibadat tu. Mampu Tapi kalau kamu beribadat, kamu datang kepada aku dengan aku, maka aku yang akan bertanggungjawab di atas ibadat kamu. Orang tak Okey, tengok okey. hadis qudsi tu Ustaz. Ya, Nabi kata, tak ada siapa pun boleh masuk surga dengan ibadat dia. Nabi abang lagi terang. Sahabat tanya, termasuk diri kamu ke ya Rasulullah? Ya, Ya, termasuk dia kata termasuk aku. Tuhan kata, aku bukan jadi Tuhan memandang hang dengan ibadat hang. Aku jadi Tuhan memandang hang dengan pandangan aku, bukan dengan ibadat hang. Kenapa hang ukur aku dengan ibadat hang? Saya dah habaq dah semalam, saya marah-marah dah semalam. Tuhan bukan orang. Yang kita duk buat ibadat jenis macam tu, duk ingat Tuhan tu macam orang. 10 kali saya duk abang ni. Tuhan bukan manusia. Jangan kita beribadat seolah-olah Tuhan tu macam manusia. Duk tengok kita buat, seronok kita buat. Tuhan bukan macam tu. Okey, Tik. Okey Ustaz. Okey, Terima okey. kasih Ustaz. Baik. Tahan le. Ya, next. Hanif, silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz Abang Lee dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Tiba-tiba teringat pasal pagi tadi saya selalunya dengan hari Sabtu pagi ni naik motor dengan anak pusing kampung. Sambil-sambil atas motor tu sembanglah pasal hakikat ni, cerita sepanjang-panjang perjalanan tu berdua lah. Lepas tu tiba-tiba teringat yang macam sebab Ustaz sebut pasal Nabi tadi kan.
saya terkeluar cakap dekat dia, cakap Ikram, nama orang terhijab, dia tak berperangai macam perangai Nabi tu tak apa, sebab dia terhijab. Kita melihat macam mana Nabi melihat, tapi kita tak berakhlak macam akhlak Nabi. Yang itu memang penat. Kita memang penat. Saya cakap kat dia macam tu. Betul ya. Betul ya. Tapi itulah. Ya, saya cakap itulah penat kan. Kalau kamu nak tahu penat tu apa. Kita melihat macam mana Nabi nampak tapi kita tak berakhlak macam mana Nabi berakhlak Itu yang jam kita ni. Tak macam orang lain. Orang lain terhijab. Sebab tu dia tak boleh nak berakhlak macam mana Nabi buat. Yang lagi jam ni kita nampak. Ya. Sebab tu Nabi pun tahu. Kata kita tak boleh nak beramal macam dia. Dia pun tahu. Sebab tu dia habaq. Nabi habaq. Barang siapa. Ni habaq ni khusus untuk kita zaman kita ni. Barang siapa di kalangan umatku boleh beramal dengan satu sunnahku daripada keseluruhan sunnahku, sesungguhnya dia telah beramal dengan keseluruhan sunnahku. Sebab Nabi tahu dah, kita tak boleh buat. Tapi kita nak buat juga sebab kita tahu keadaan dia macam mana. Maka Nabi kata, hang buat satu, seolah-olah hang buat semua dah. Yes, thank you. Baik. Ya, next. Silakan. Ada lagi. Kita nak naik kapal terbang. Ya. Kita nak terbang pergi ke suatu destinasi. Dalam negeri atau luar negeri. Okey. Okay. Kita mesti kena melalui custom. Betul? Benda hak boleh bersesuaian dengan penerbangan saja dibenarkan bawa. Betul? Betul. Benda yang tak bersesuaian dengan penerbangan kita tak dibenarkan bawa. Walaupun benda tu kita sangat perlu hari-hari. Betul? Betul. Kalau kita nak terbang daripada negeri ke negeri, dia ada tempat pemeriksaan. Kita daripada dunia nak balik jumpa Tuhan di akhirat. Tentu agak-agak periksa dia guna. Oh, lagi detail. Kena ingat tu, pasal kita dah buat sini macam tu. Benda yang tak selayaknya duduk dengan hang, aku tak terima kalau hang mai. Sendiri mau tahu lah ni. Hang mai dulu hang bawa apa? Lah ni hang balik nak bawa apa? Bukankah hang mai dulu hang bawa pengenalan hang dekat aku? Pasal apa balik lah ni pengenalan tu tak ada kan? Macam mana nak balik jumpa aku? Sesuatu yang sangat hang perlu untuk jumpa aku tak ada kan? Nak balik macam mana? Dan terus dia abang dalam Quran. Dia abang terus yang ni, dia tak sembunyi. Kita aja faham dengan tak faham. Dia kata, wala tamutunna illa, jangan kamu mati. Dia abang, jangan balik mai. Melainkan, nak illa, melainkan wa antum muslimun. Jiwa hang betul-betul selamat. Tidak ada yang lain di jiwa hang melainkan aku. Macam mana? Macam mana kita nak mati ni? Banyak lagi dalam hati ni tak keluar kan? Okey, jadi yang kata bersedia untuk jumpa tu macam mana ya? Silakan. Tak ada yang baik dalam hidup kita. Yang baik tu hanya Tuhan je. Tak ada yang baik pun. Tak ada yang cantik, tak ada yang indah, tak ada yang hebat, tak ada yang bagus untuk kita melainkan Allah. Lepas tu pergi balik. Kalau ada lain baik lagi bagi kita, tuan-tuan pakai duduklah tempat transit tu bertahun-tahun. Nak balik, bawa haji hak 12 kali pergi haji. Lepas tu nak balik dengan haji tu duduklah tang transit tu. Di Doha, Qatar. Allah.
Dulu hang Ya, kata, silakan. dulu hang kata bukan aku saja kah? Bukan aku saja kalau hidup hang. Dulu hang kata kat aku kan. Lah ni Ya. pasal apa ada benda lain hang bawa main jumpa aku? Ha. Macam mana? Dulu bukan hang kata aku tanya hang, bukan aku kan Tuhan hang. Betul betul betul. Lah ni pasal apa ada benda lain jadi Tuhan hang? Yang hang selalu ingat, yang hang selalu suka, yang selalu seronok, yang hang rasa puas hati, hang rasa lega. Tu dia banyaknya yang rasa lega. Bukan hang kata aku saja kah? How? Now you tell me. Now you tell me. Your story. Hang berbangga dengan pengajian hang. Hang tak pernah berbangga dengan aku. Hang berbangga dengan ilmu hang. Hang tak pernah berbangga dengan aku. Hang seronok dengan kehidupan hang. Hang tak pernah seronok dengan aku. Macam mana hang kata tidak ada yang lain melainkan aku? Macam mana yang kata aku tu? Hang muhum kuat ni hang ni. Tepuk. Kena smash baik punya tepuk. Bola kena raket, tembus raket kena dai. Bengkak dai. Kata aku minta kali ni terkalah teruk. Raket putui. Kena starlight Ustaz. Ha? Kena starlight. Tu lah, betul-betul dayu kena. Bengkak dayu. Tak apa, lawan tetap lawan. Tuan-tuan tahu yang ni, tuan-tuan tahu ilmu ni, tuan-tuan tahu tentang kecerahan, tuan-tuan tahu tentang nur. Tuan-tuan tahu tak tahu ilmu ni, tuan-tuan tak tahu apa dia cerah dan apa dia nur ni. Sekarang ni kalau orang cakap tentang nur, tuan-tuan tahu nak abang apa dia nur ni? Tahu sungguh. Bagaimana kita disinari oleh cahaya makrifah. Kenal. Saya berani kata, berani challenge lah benda ni. Tuan-tuan bercakap dengan orang, tuan-tuan akan ada merekam. Tuan-tuan akan ada kata, hang cakap tak betul ni. Tu. Cuma berani dengan tak berani nak attack. Dia merepek apa? Tak tahu. Apa yang kau merepek ni setan? Tuan suruh action, tuan tak suruh cakap. Masya Allah. Ni saya berpesan je lah. Sikit minta maaf Ana, minta maaf. Semalam dalam kelas tu saya tengok ada yang masuk kelas tak pakai baju. Bagilah ada akhlak sikit. Kita mengaji nak bina akhlak. Kalau kita mengaji akhlak kita tak terbina, tak guna mengaji. Walaupun kita kata aku duduk di rumah, tak boleh, akhlak kena jaga. Tuan-tuan, seorang laki-laki kalau dia duduk di rumah pakai seluar pendek, dia termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang meremeh-remehkan hukum. So jaga. Berakhlak sikit. Semalam saya tengok, saya tak ada nak kata lah, pasal nak habis lah. Dengan saudara-saudara kita pun, kita ada malu. Tambahlah dengan orang lain, lagi malu. Tambahlah dengan Tuhan, lagi malu. Yang tu pun ajar. Kadang-kadang dia remeh-remeh. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Tapi kadang-kadang jadi remeh. Tu bila anak-anak nak kata, geram. Gua pun bodoh. Ni saya habaq ni pasal apa? Pasal kita kena jaga akhlak. Hak kita mengaji ni bukan semua orang mengaji. Jadi pelakuan kita kena lebih daripada semua orang lain.
Tak apalah, kadang-kadang BA nak buang bukan senang, tapi pelan-pelan kena buang demi menjaga kebaikan ilmu, demi menjaga kehebatan ilmu dan keunikan ilmu tu. Maka akhlak kita lah tempat jaga tu. Kalau kita suka tak berbaju, makan nasi tak pakai baju, kan? Anak-anak tengok, esok dia pula tak berbaju. Pasal anak-anak tu bersih, yang mencorakkan anak-anak adalah ibu dan ayah. Ya, next. Terima kasih Ainda, nasihat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ayo, dah macam Pak Along dah. Abang Hisham, pergi mana awak kita elok? Pergi kerja Ustaz, pergi kerja. Hati-hati. Baik. Ya, ada lagi, silakan. Tengok sikit kalau ada lagi soalan. Alif. Salam ma'al hijrah. Tak ada nak balas. Sorry. Alif hantar ke? Siapa hantar tu? Tapi Alif itu. Banyak sangat Alif. Alif lain kot. Sorry. Alif lain. Okey, Ayana, ni soalan daripada Syahirul Hanif. Assalamualaikum Ustaz dan Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malu yang macam mana yang bertepatan yang ada pada Nabi? Silakan Ayana. Malu bila dia mengetahui tentang siapa Tuhan dia dan siapa dia. Bagaimana pandangan Tuhan dia terhadap diri dia. Dan bila dia tengok yang tu, maka itulah perasaan malu dia bangun. Dia tengok ingatan Tuhan dekat dia tak pernah sama dengan ingatan dia pada Tuhan dia. Maka tanilah menimbulkan rasa malu. Segan. Sebab tu dia buat amal banyak sebab nak tutup perasaan malu tu. Okey. Dah breakfast ke? Belum, Rena? Belum lagi lapar ni, perut duk rorak. Baik. Kalau macam tu jom kita breakfast dulu. Apa-apa patut. Kita break apa yang patut kan. Kita bagi semua dah hancur semua, kita posak habis. Lepas tu boleh tengok apa yang buat. Kita kata-kata kita belah. Ya, betul. Minta maaf banyak-banyak semua. Selamat berhujung minggu. Selamat menyambut ma'al hijrah. Baik. Selamat tahun baru. Ya, dan yang pentingnya kita hijrah kerana apa? Yang tu penting. Kalau siapa berhijrah kerana tahun, dia duduklah dengan tahun tu. Ya. Siapa berhijrah kerana sesuatu, dia duduklah dengan sesuatu tu. Nabi kata, barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Barang siapa berhijrah kerana perempuan yang nak dikahwininya, maka setakat itulah hijrahnya pada tempat yang rendah. So, tuan-tuan nak berubahlah dengan apa tujuan yang tuan-tuan ada. No? Okay. InsyaAllah. Selamat berhujung minggu. Dan, kita suka duit, tapi duit suka habis. Kalau begitu, Enak, ada satu teka-teki. Kenapa biri-biri jalan perlahan? Sebab dia duk pick up pasal siput babi pelan lagi pada dia. Salah. Salah. Kalau jalan laju nama dia buru-buru. Ni kalau kupukui pun bagus ke? Jom. Lepas tu kenapa kita kena kerja teruk? Sebab kita makan banyak. Maka kalau tak mau kerja teruk, jangan makan banyak, okey? InsyaAllah. Jangan makan kuat. Umur panjang. Kita jumpa lagi. Dan pesan, kalau benda tu benda company punya, buatlah cara company punya. Jangan nak buat cara kita punya. No.
Kalau benda tu kita punya, buatlah macam kita punya. No, insya-Allah. Ya. Dan InsyaAllah. semoga Allah Ta'ala permudahkan semua urusan kita, memberi kita dengan kemudahan dalam hidup. No. Shanas, amin. Hang bawa kita pergi mana pula? Hantar kereta anak Ustaz kat you dia. Alright. Okey. Bawa kita elok. Hati-hati. Terima kasih Ustaz. Baik. No, jumpa lagi semua. Minta maaf nak lebih kurang. Yang senior, yang junior, berapa lebih kurang bahasa kasar. Semua saya minta ampun, minta maaf nyak-nyak. No. Kalau saya mati dulu, saya minta tuan-tuan halalkan semua perkara. Dan saya pun menghalalkan semua perkara. Kalau tuan-tuan mati dulu, saya pun halalkan semua perkara. Kalau kita mati sama-sama, kita punya barek lain-lain. Walaupun satu company, tapi barek lain-lain. Jangan cuba-cuba nak main barek saya. Pasal dekat barek saya ni pun kalang kabut dah cukup banyak. Tuan-tuan duduklah di barek tuan-tuan. Okey? InsyaAllah. Moga-moga diberkati, dirahmati. Saya akhiri dengan aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Baik, selamat berhujung minggu. Baik Alif. Terima kasih semua. Terima kasih Bali. Bye. Baik. Terima kasih Ustaz. Jumpa Terima kasih Bali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mai makan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Cik nak makan si lemak dah. Okay nah, bye. 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 Panjamu selera. Terima kasih Cik Lee. Terima kasih Bali. Terima kasih Bali. Terima kasih banyak Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terburu-buru. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bali. Terima kasih semua. Selamat hujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berhujung minggu. Baik, sama. Bye. Ingat. Bye. Jangan buat kerja seorang-seorang. Ingat. Terima kasih Lee. Baik KFB. Terima kasih. Baik. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, Assalamualaikum semua. Hai Abang Karin. Lama tak jumpa. Nak kena pergi production. Bagi tahu insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kita ikan bakar lah. Oi, sedap lah. Okey, beres. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay nah. Jumpa lagi insyaAllah. Yang dalam YouTube pun. Bye-bye.
Abang Eri, terima kasih banyak-banyak. Bye. Kejar lah. Ya, tugas hari ni. Baik. Selamat bertugas tuan. Terima kasih, selamat semua. Selamat semua. Again lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang ni tak pergi mana kah Bang Li? Ha? Tak pergi mana-mana kah Bang Li ni? Ada projek. Ada, cantik. Selamat Bang Li, berhati-hati.